Islam kalau secara umumnya bermaksud keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Fobia pula adalah ketakutan. Kalau kita nak simpulkan perkataan Islamofobia, dia bermaksud ketakutan kepada keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Cuma kita tak faham bahawa kita nampak bahawa seolah-olah dia takut kepada agama Islam. Sedangkan agama Islam itu sendiri, nama Islam itu sendiri bermaksud keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Maka sesiapa yang takut kepada Islam, iaitu Islamofobik, mereka itu takut kepada keamanan, kesejahteraan dan kedamaian sebenarnya. Jadi hari ini kita nak melihat apakah kaitan di antara media dengan wujudnya Islamofobia pada hari ini. Dan saya nak bawa kita kembali ke tahun lepas, hampir nak genap setahun, iaitu pada bulan Mac 2019, suatu tragedi yang telah berlaku di Christchurch, New Zealand, yang saya percaya majoriti kita tahu. Dan qadar Allah, pada waktu itu saya sempat terserempak dengan video live itu, yang di saat itu saya secara peribadi ingat bahawa itu adalah reality TV, game. Kerana cara ditayangkan secara live di Facebook itu seolah-olah adalah satu game di mana dipasang pro kat sini dan kemudian ditembak. Dan saya masih ingat kejadian itu di mana adegan yang sempat saya lihat ialah individu itu, dia masuk ke dalam masjid dan kemudian dia nampak ada seorang individu sedang solat di sini dan dia menembak, dan ada seorang pula berjalan di sini berlari dan dia juga tembak. Orang itu sedang solat. Wahal dari luar tadi dia pun telah mendengar bunyi tembakan, tetapi dia tetap khusyuk solat. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak bawa kepada isu ini untuk kita melihat kepada isu yang lebih besar. Kerana tuan-tuan dan puan, isu Islamofobia, topik Islamofobia ini jarang dibawa dan jarang diketengahkan oleh media yang ada di Malaysia dan media di seluruh dunia. Kalau tuan-tuan dan puan buat carian di Google, kita akan jumpa tentang topik Islamofobia, tetapi kajian terperinci mengenainya ataupun impaknya, kesannya kepada Muslim dan Islam itu jarang sekali diketengahkan. Maka saya nak mengambil kesempatan dalam ruang masa yang singkat ini untuk memberikan kesedaran kepada kita tentang peranan media dalam mewujudkan Islamofobia, dan seterusnya apa yang kita boleh lakukan sebagai Muslim untuk mengatasi Islamofobia ini. Pertama, tuan-tuan dan puan masih ingat individu ini? Kalau namanya saya tidak letak di bawah, berapa ramai di kalangan kita akan ingat namanya? Akan lupa, betul? Kenapa kita lupa? Kerana tuan-tuan dan puan, antara kesan Islamofobia yang kita sebenarnya telah menjadi mangsa adalah bila mana kita awalnya telah disuapkan dengan informasi yang mengatakan we should not mention the name of the murderer. Tuan-tuan dan puan, kata-kata itu disebut oleh Perdana Menteri New Zealand. Masya Allah, dia melakukan satu usaha yang baik selepas insiden itu. Tetapi tuan-tuan dan puan, ayat itu sebenarnya tidak lain tidak bukan, persoalannya kenapa we should not mention the name of the murderer? Kenapa kita tidak perlu menyebut nama dia? Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan, siapakah tokoh dalam Al-Qaeda yang tuan-tuan dan puan ingat namanya? Tokoh dalam Al-Qaeda. Siapa? Osama bin Laden. Kenapa tuan-tuan dan puan boleh ingat Osama bin Laden? Siapakah ketua ISIS, Daesh ini? Abu Bakar al-Baghdadi. Kenapa nama dia boleh ingat? Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan hari ini, ada satu kejadian serangan yang berlaku di Norway pada tahun 2011 yang dilakukan oleh seorang Kristian yang mengorbankan lebih 80 nyawa. 80 nyawa. Siapakah pembunuh itu? Tak tahu. Nama dia Eric Breivlin. Kenapa namanya tak ingat?
1993 ada satu serangan kejadian bom di bangunan kerajaan persekutuan di Oklahoma, United States of America. Siapakah pengebom itu? Tak ingat. Namanya Timothy McVeigh. Tuan-tuan dan puan, nampak tak apa ironinya? Ironinya ialah, iaitu kita sebenarnya telah diracun bahawa apabila nama individu itu adalah seorang nama yang tak ada kena-mengena dengan agama Islam ataupun tak ada bunyi Arab, maka kalau sebolehnya dilupakan, dihapuskan supaya masyarakat hanya mengingat nama seperti Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi. Itu saja. Supaya masyarakat akan terus menerus mengingati bahawa bila sebut saja keganasan, pastinya orang yang ada bunyi Arab itulah yang buatnya. Tapi bila sebut keganasan, jarang sekali kita ingat nama Mat Saleh. Kenapa begitu? Sehingga kan kadang-kala kita sendiri pun terasa macam Islamofobik. Wah, hal itu tak sepatutnya berlaku. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, bayangkan individu ini membunuh 50 lebih orang. Dan kita doakan yang terbunuh itu syahid. Amin, insyaAllah. 80 orang dibunuh oleh Eric Brevlin. 80 orang. Tetapi kita lupa. Kita pun dah lupa kes tu. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau guna logik yang sama, iaitu we should not mention the name of the murderer because this is what they want to be popular. Saya akan terangkan. Kalau begitu, gunakan logik yang sama. Why you keep on repeating the name of Osama bin Laden? Why you keep on repeat the name of Abu Bakar al-Baghdadi? Use the same principle. Gunakan prinsip yang sama. Jangan ulang nama pembunuh. Tetapi kenapa hanya nama yang bunyi Arab, bunyi Islam disebut, tetapi yang tak ada bunyi Arab tak disebut? Itu ironiknya. Tuan-tuan dan puan, slide ini kalau siapa nak nanti saya boleh berikan kepada penganjur dan tuan-tuan dan puan boleh ambil, guna dan sebarkan. Tak ada masalah. Tak ada copyright. Cuma yang ni saya tak akan terangkan kerana ini adalah senapang yang digunakan oleh iaitu Brandon Tarrant tadi. Namanya Brandon Tarrant. Dia gunakan. Dan banyak tulisan di situ. Dan semua ini adalah perkataan yang melambangkan kebanggaan terhadap jatuhnya Empire Islam, jatuhnya Ottoman Empire, dan pelbagai lagi serangan pengganasan. Ini saya tak akan sebut. Cuma tuan-tuan dan puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan kepada manifesto dia. Berapa ramai di antara kita yang telah melihat dan membaca manifesto Brandon Tarrant? Kenapa dia melakukan serangan itu? Kita tak baca. Kenapa kita tak baca? Kerana sekali lagi, we are being told that you should not read the manifesto of the murderer. So, kita menjadi seorang manusia yang sangat patuh walaupun kita tak tahu why I should not read it. We don't question. Ya, we should not read it. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai seorang Muslim, apatah lagi terlibat dalam bidang dakwah, sebagai seorang pengkaji, ada kalanya saya perlu menonton video untuk memastikan informasi yang ditulis di luar itu adalah benar. Ada kalanya saya perlu membaca manifesto yang saya tak suka nak baca, yang semakin baca, semakin rasa geram, seram pun ada. Tetapi demi nak mencari kebenaran, kita kena melalui proses yang menyakitkan itu kadang-kala. Kita lihat beberapa manifesto yang saya nak highlight. Sebab manifesto dia ada 74. 1 jam tak cukup nak bentang. Tetapi kita lihat beberapa manifesto dia. Antaranya, ditanya tentang why did you carry the attack? Ada 4 poin. Saya akan ringkaskan. Iaitu untuk menunjukkan, to show, to most of all, show the invaders that our land will never be their land. Tuan-tuan dan puan, sebentar. New Zealand tu, penduduk asalnya siapa? Maori. The whites. Kita bukan perkauman. Orang berkulit putih yang duduk di Australia dan di New Zealand, itu adalah penjajah dan pendatang sebenarnya. That land, Australia, belong to the Aborigine. That land in New Zealand belong to the Maori. So, their land is not their land. Itu claim.
Tetapi how they get this kind of idea. Yang penting tuan-tuan dan puan, bukan nak fokus sangat tentang manifesto tu sangat, tetapi saya nak bawa build up kepada apa yang menyebabkan dia mempunyai pemikiran begitu. Saya bagi contoh. Okay, no problem. Okay ke? Kabel saya okay, sekejap. Saya buat sekali lagi. We try. Bismillah. Tadi tak baca bismillah kot? Okay. Tuan-tuan dan puan, saya bagi contoh. Saya tak nak tuan-tuan dan puan terlalu fokus kepada those point, tetapi saya nak terangkan poin-poin ini dulu, kerana saya nak membawa kepada satu flow. Saya bagi contoh. Ada tak mungkin saya tak pernah jumpa dengan tuan-tuan dan puan? Saya tak pernah jumpa. Tiba-tiba saya benci tuan-tuan dan puan. Ada kemungkinan tak? Tak mungkin. Sebab how can you suddenly hate someone? Tak boleh. It's very difficult. Unless you ada preconceived ideas tentang orang itu. Tetapi persoalannya, dari mana dia mendapat preconceived idea itu? Adakah semalam dia mimpi, tiba-tiba mimpi muka kita, maka dia benci? No, it's impossible. Output, ini adalah output. Kalau ada output, maksudnya ada input. So inputnya dari mana? Siapa? Apakah bentuk input yang diterima? Those are our focus. Tuan-tuan dan puan, lihat. Our homelands are our own, and that as long as a white man still live, they will never conquer our land and they will never replace our people. Sorry. Historically, dia gagal. Salah. To take revenge on the invaders for the hundreds of thousands of deaths caused by foreign invaders in European lands throughout history. Tuan-tuan dan puan, thousands or hundreds of thousands of people was killed in Europe. The problem is, Muslim, berapa ramai yang dibunuh di situ? Siapa yang betul-betul pergi conquer Europe dan sebagainya? No. Historical pun salah, tak tepat. To take revenge for the enslavements of millions of Europeans taken from their lands by the Islamic slavers. Tuan-tuan dan puan, berapa ramai di kalangan kita yang pernah mendengar perdagangan ini? Transatlantic slave trade. Transatlantic. Yang di mana orang berkulit putih dari Eropah dan dari Amerika naik kapal laut, pergi, waktu tu tak ada kapal terbang. Mereka pergi ke benua Afrika. Yang waktu itu benua Afrika adalah free people. Dan mereka waktu itu ada di antara mereka sedang minum teh, sedang bermain, sedang beriadah, sedang berehat dan sebagainya. Tiba-tiba manusia yang berkulit putih ini, mereka menaiki kapal laut, datang dengan senjata dan tentera mereka. Mereka menangkap dan menculik mereka dan disumbat ke dalam kapal laut, lalu dibawa ke Eropah dan dibawa ke Amerika dan dijual sebagai hamba abdi. The one who truly enslave people bukan Muslim. No. Kalau ikut sejarah pun, yang betul-betul menghambakan manusia adalah manusia dari Eropah dan juga dari Amerika yang menculik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, di Amerika sekarang kita ada African American. If you're talking about rights, Islam dah mengatakan dalam khutbah terakhir Nabi SAW, seorang Arab tidak lebih baik dari seorang bukan Arab, dan seorang bukan Arab tidak lebih baik daripada seorang Arab. It's very clear. If we go a bit further dekat history, dulu saya tak suka history. Malas nak ingat nombor, nama, tahun. Susah nak ingat. Tapi lepas masuk Islam, apatah lagi selepas nak buat dakwah ni, kena ingat. Sebab, tuan-tuan dan puan, ada seorang ahli falsafah Spanyol, George Santayana. Saya suka perkataan dia, walaupun dia bukan Muslim, but I like it. Kerana apa yang dia cakap itu sangat tepat dengan Quran dan Sunnah. Dia kata, those who do not remember history, they were condemned to repeat it. Siapa yang tak ingat sejarah, mereka pastinya akan mengulangi kesilapan yang sama. Nak tak nak saya kena belajar. Tuan-tuan dan puan, ada seorang individu, dan individu ini boleh dikatakan single-handedly, dia membebaskan dan
menghapuskan perhambaan di Amerika. Nama individu itu adalah Frederick Douglass. Ada panjang, sebab hari ini kita bukan nak cerita tentang slavery dan sebagainya, tapi untuk pengetahuan am kita. Frederick Douglass, dia adalah the first ever slave yang betul-betul pergi fight for the freedom. We, the black and the white, we are equal. We should not be enslaved. Dan Alhamdulillah, up to the 60s, 70s, 80s, black nak duduk dalam bas pun kena duduk kat belakang. Sampai ada signboard dekat Amerika, masih di Amerika dulu. Even until now, you ada KKK, Ku Klux Klan. Betul? A very racist group. Di mana kalau dulu signboard dia dekat kedai makan tulis no Vietnamese, no Japanese, no Negro, no dogs. Until that extent. Dan apa yang saya cakap ini tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan fakta. Kita dalam Islam kita tak main auta-auta. Tak ada. Fakta. Proof that I'm wrong. Sebab semua apa yang saya cerita ni berdasarkan kajian fakta, ada rujukan dan sebagainya. That's why kita tak takut nak mengatakan perkara yang sebenar. No worry. Kemudian dia kata to take revenge for the thousands of European lives lost to terror attack throughout European lands. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, let me give you one statistic. Satu statistik. Dia pada perenggan terakhir dia kata untuk membalas dendam di atas kematian beribu-ribu nyawa yang terkorban di Eropah. Tuan-tuan dan puan, di Eropah, statistik daripada polis Eropah, Europol, tak ada kena-mengena dengan Liverpool. Europol, European Police. Interpol, International Police. Kita faham, insya-Allah. Europol, dalam website mereka, statistik daripada Europol, mereka mengatakan dari tahun 2006 sehingga ke 2013, jumlah keganasan yang dilakukan oleh orang yang menisbahkan kepada Islam ataupun pergerakan Islam, dia kata from that period of time 2006 sampai 2013, jumlahnya adalah 0.7% Muslim. Maksudnya 99.3% jumlah keganasan yang berlaku di Eropah adalah dilakukan oleh non-Muslim, tetapi dia blame Muslim. You see, we will bombard them with statistic, with reference with statistic. No nonsense. Sebab itulah agama Islam. Kurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu benar, datangkanlah bukti. Jangan hearsay. Hearsay no value. Pergilah dekat court, cakap dengan judge, aku dengar dia curi duit aku. Rasa-rasa hakim layan tak? But this is the way the world function today. When it come to the Muslim, hearsay is more than enough. When it come to the non-Muslim, kita bukan salahkan mereka, it's just that untuk kita fair. Kalau datang kepada mereka, hard proof pun, evidence pun, it's not an evidence for them. That is the way yang mereka fikir. Lihat, do you personally hate Muslim? Dia kata kalau if a Muslim man or woman living in their homeland, I don't. No. A Muslim man or woman choosing to invade our land, live on our soil and replace our people, yes, I dislike them. Kemudian dia kata the only Muslim that I hate is a convert. Mu'alaf. Tuan-tuan dan puan, benda ini jauh di barat. Tetapi you know what? Saya bukan nak mengeruhkan keadaan, tetapi kita nak cakap tentang statistik dan saya nak bagi tahu tentang keadaan realiti. Sebab ramai di kalangan kita jauh daripada realiti. We know what is happening, tetapi kita bukan pukul rata. Kita cakap benda yang telah dibuat kajian ilmiah. Even here in Malaysia, the convert are being hated. Ada satu buku tentang Chinese people in Malaysia. Dia buat satu kajian dan dia kata kalau Cina dia memeluk Islam, dia akan menerima pelbagai ujian. Antaranya ialah dia akan mula diberikan gelaran-gelaran buruk seperti anak babi. Kalau anaknya ialah anak babi, cuy sai. Kalau masuk Islam jadi babi. Itu antara sebutan yang diberikan. And are being hated dan sebagainya. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, saya juga telah mengambil tindakan saman fitnah 2 juta ke atas seorang lelaki India yang memfitnah saya. Sebab inilah masa bukan untuk bercakap dah. Ini masa ambil tindakan undang-undang,
Jangan lupa, jangan ambil tindakan sendiri. Jangan. Marah-marah. Tapi kita ada undang-undang, ikut undang-undang, buat saman. Tak payah bincang dah. Nothing to talk about. Sebab mereka tak berminat nak bercakap. You fitnah, dah berapa lama mereka fitnah? Dah bertahun-tahun. Kita sabar aja. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tersilap. Sabar dalam Islam bukan bermaksud tak ada tindakan. Kalau nak kata macam tu, adakah Nabi tak bersabar sehingga Nabi berperang? Adakah kita kata dengan Nabi, ya Rasulullah, mana boleh perang Badar? Mana boleh perang Uhud? Tu tak sabar tu. Tak. Sabar tetap melakukan sesuatu di bawah skop syariah Islam. Kita buat tindakan undang-undang. Saman je. No problem. Proceed dengan saman. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi. Was the attack Islamophobic in origin? Dia kata, masalahnya je lah dia kata, as well as a want for revenge against Islam for the 1,300 years of war and devastation that it has brought upon the people of the West and other people of the world. Sri kata, kehancuran yang diakibatkan yang kerana Muslim selama 1,300 tahun di Eropah dan seluruh dunia. But the bigger question is, tuan-tuan dan puan-puan, logically-nya, namakan saya satu perang yang berlaku di dunia. Satu perang yang berlaku di dunia yang tak melibatkan British dengan Amerika. Ada tak? Tak ada kan? Meaning, persoalan yang seterusnya. Meaning, through a few hundred years of civilization, sejarah dunia, banyak perang dah berlaku. World War I, World War II, lepas tu ada Gulf War, ada Falkland War dan sebagainya, Vietnam War, macam-macam sebut je lah. Kita tak akan lari daripada akan melibatkan British ataupun Amerika. Dua-dua ni akan terlibat. The next question ialah, British dengan Amerika ni negara Islam ke? The answer is no. So why do you blame Islam for that? Ini yang sangat berbahaya. Kerana walaupun secara statistiknya, by the numbers itself, it is very clear Muslim are not the majority dalam mengakibatkan terror, but yet they can blame Muslim. Meaning something is very wrong dari segi input dia. Ini yang the best. Save the best for the last. Belum berakhir kuliah kita. Kita nak cerita pasal manifesto dia je. Where did you receive, research, develop your belief? Absolutely, dia kata, the internet, of course. You will not find the truth anywhere else. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kata, I found it in the Quran, where the Quran explicitly say that you must kill all non-Muslim. Okay, justified. Tapi internet, kadang-kadang alamat rumah pun salah. Saya pernah Google nama masjid dan surau yang sama. Lah masuk dalam hutan, tak jumpa masjid surau. Mungkin itu tempat surau jin kot. Google Maps, internet. Saya tak kata melalui internet kita tak akan jumpa berita yang benar. No, we can find it. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, so dia punya perception, input dia mainly daripada internet. Kita nak tengok the Islamophobic. Ini mereka buat bottom batch tau. Islamophobic and proud of it. Bukan itu saja. Nampak baju apa yang dia pakai? Tak nampak sangat, saya zoom in. Apa yang kat situ? I'm a proud Islamophobe. Semua ini hatta di Malaysia ada. Saya bagi contoh, kat situ mereka tulis tentang female genital mutilation, FGM, betul? Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tak tahun lepas di mana ada isu tentang khatan wanita? Lalu media memainkan peranan mengatakan Muslims supposed to stop FGM. This is female genital mutilation. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, bukan potong habis. Ada yang dicocok dan ada perbezaan ulama dalam bab melaksanakan benda ini, betul? Dan mereka lupa, ada 2 point yang saya nak kongsi. 2 point. Satu, apa yang mereka sebut sebagai FGM, female genital mutilation. Yes, memang di sebahagian negara Afrika, Muslim ada melakukan mutilation. Tak nafikan.
Tetapi you have to understand, in that context, dia adalah amalan culture, bukannya agama. Kerana majoriti yang melakukan mutilation di Afrika adalah di sebelah utara Afrika, yang majoriti mereka adalah Kristian. So it is not monopolized by Muslim. Tetapi bila pasal FGM, Muslim. Tetapi paradoks pemikiran golongan yang Islamofob ialah apa? Mereka kata, no. Ini adalah mutilasi organ wanita. Jangan dibenarkan. Walaupun bukannya potong habis tau. Sikit je. Ada khilaf ulama, kita tak mau masuk yang tu. Kalau kita kata, dan soalan ini saya dah lontarkan kepada mereka, sampai hari ini mereka tak jawab lah. If they can answer. Saya kata, for the sake of discussion, untuk tujuan perbincangan, saya setuju. FGM perlu diberhentikan walaupun terhadap wanita Islam, dan Islam kena mengharamkan FGM. Okey? Kerana dia mencederakan wanita. Benda ini bercanggah dengan hak asasi manusia. Okey, fine. For the sake of discussion, kita agree. Tetapi menggunakan prinsip yang sama, FGM yang kadang-kala hanya dicocok satu jarum sikit saja, itu you tentang. Kenapa golongan yang potong alat sulitnya sehingga habis untuk tukar jantina kamu sokong, dan kamu kata mesti buat, dan kamu kata okay, this is their right. Potong habis tau. Bukankah orang yang nak jadi tukar jadi perempuan, dia dari lelaki nak jadi perempuan, bukankah dia kena potong alat sulit dia sampai habis? Mana lebih teruk, FGM ke ataupun potong habis? Kenapa yang potong teruk, yang potong habis tu dia kata this is their right. Tetapi where is the Muslim right to practice their religion? I'm not saying that I'm promoting this, but just for the sake of discussion, itu saja. Mereka tak objektif. They are not objective. Itu je. Okay? Kerana tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tak apa alasan yang diberikan oleh George Bush apabila dia nak melancarkan perang ke atas Iraq? Kerana Iraq memiliki apa? WMD. WMD ialah Weapon of Mass Destruction. Tahu tak hari ini, the same thing yang mereka gunakan tetap WMD. Tetapi that WMD bukan Weapon of Mass Destruction, tetapi adalah Weapon of Mass Deception. Deception. Penipuan. Ini bukan senapang. Ini senapang yang dibentuk daripada lensa kamera, daripada mic, daripada sebagainya. Bromide, nampak macam senjata tu. Kerana tuan-tuan dan puan, hari ini dia bukan mother of all bomb yang jatuh. Mereka tak guna sebab yang tu mahal sikit. Mereka guna alternatif yang lebih murah tetapi sangat berkesan. They don't kill you, but they kill your spirit, they kill your mindset, they pollute your mind. Apa dia? Media. Siapa yang pernah pergi barat, tuan-tuan dan puan akan memahami perasaan ini. Di mana just because your name is a Muslim, just because you might have a beard, kamu kena melalui extra security check. Dan pergerakan dan percakapan kamu senantiasa diawasi. Just because you are Muslim. Sebab label-label ini yang diberikan mereka. Teroris dan sebagainya. Saya pernah buat satu joke dekat University of Zimbabwe pada tahun 2017 waktu saya pergi ke sana. Saya kata, you see, waktu itu saya bercakap dengan semua non-Muslim, pensyarah non-Muslim, pelajar non-Muslim, religious studies. Saya kata, you know, it is funny if you were to think about this. Saya kata, andai kata seorang mu'alaf berbangsa English yang bernama David, dia masuk Islam tapi tak tukar nama, namanya tetap kekalkan sebagai David, dalam pasportnya tetap David, dan dia clean shave, dia tak berjanggut, dibandingkan dengan kemungkinan seorang Kristian Ortodoks dari Mesir yang namanya Daud. Kalau dia nak masuk Amerika Syarikat, rasa-rasanya siapa lepas? David ke Daud? David akan lepas, dan Daud akan disoal siasat lebih. Sebab apa? Namanya Daud, dan dia Kristian Coptic Orthodox yang mungkin menyimpan janggut, dan dia datang daripada negara Mesir, maka disangkanya adalah Muslim, tetapi David yang Muslim itu dilepaskan kerana namanya David, bukan Daud. Walaupun David dan Daud ini Nabi yang sama. Itu adalah paradoksnya, tuan-tuan dan puan-puan.
Kita lihatlah how media, kita kadang tak perasan tau, media bila mereka pilih gambar, dia tak pilih sembrono tau. Dia tak pilih sembrono. Media bila dia pilih gambar, dia pilih perkataan, dia pilih wording, dia pilih ayat. Dia ada sebab-sebab dia. Dia ada penjurusan dia. Dia nak, apa yang you nak fikir? Dia nak membentuk cara kita berfikir, cara kita membuat keputusan. Tengok. Bila melibatkan Muslim on the right, ISIS maniac kill 50 in gay club. In the first place, kalau kena dengan Muslim, ISIS maniac dan sebagainya, dia berkopiah. Wahal itulah antara satu-satunya gambar dia berkopiah, tetapi kesemuanya dia tak berkopiah. That is the only picture yang dia pakai kopiah, to make him look religious in the eyes. Meaning, tuan-tuan dan puan, ini adalah satu cara untuk memprogram pemikiran kita bahawa the more religious someone is, then the more chances and the high risk dia akan commit terrorism. Itu cara berfikir. Cara mereka guna gambar untuk menjadikan kita, oh pakai kopiah memang kena. Oh pakai kopiah lagi ekstrim. Janggut lagi besar, lagi ekstrim. Yes. Dan dia kata kill 50. Fine. Tetapi untuk Brandon Tarrant yang membunuh di New Zealand, nampak tak? Dia tulis apa? Angelic boy who grew into an evil far-right mass killer. Angelic boy. Kenapa dia letak angelic boy? Kenapa tak kata another maniac, a white maniac, kill 50 in a Christchurch attack? Kenapa guna angelic boy? Sebab tuan-tuan dan puan, bila kita kata boy tu kita dah rasa, oh comelnya. Angelic pula tu, nak marah pun susah. Allah kesiannya dia, dia ni comel, kenapa macam tu? Saya rasa kena ringankan hukuman lah, kena ada simpati kepada dia. Wait, tetapi kenapa bila kena dekat Muslim tak ada simpati kat situ? You can see cara mereka letak headline yang berbeza. Benda ini tuan-tuan dan puan, dia mengejutkan berlaku di New Zealand kerana New Zealand adalah antara negara paling selamat dan kadar toleransi beragama dan berbilang bangsa dia sangat tinggi. Dan kita boleh nampak selepas kejadian itu bagaimana mereka datang bersama untuk bersolidariti. Kerana tuan-tuan dan puan, ada satu kajian yang dilakukan oleh University of Otago dengan New Zealand's Attitude and Value Studies. Ini bukan daripada saya. Saya datangkan semua ini dengan benda ini, dia tak boleh jadi secara kebetulan. Dia mesti ada proses dia untuk membentuk pemikiran seorang jadi macam tu. Kajian ini mengatakan New Zealand news junkie feel greater anger towards Muslim. How? Mereka buat satu kajian di mana New Zealand Attitudes and Value Study, mereka mewawancara 16,854 individu. Tanya mereka sebelum dan selepas mereka didedahkan dengan media. Sebelum didedahkan dengan media masa yang agak anti-Islam, mereka kata no problem, for us we respect one another, tak ada masalah. Tetapi selepas didedahkan dengan media yang setiap hari memaparkan keburukan Islam, Muslim dan sebagainya, end up majority mereka mengatakan bahawa they feel the anger towards Muslim. Dan kajian ini dilakukan oleh University KP, bukan University Islam. Kita tengok John Shaver. John Shaver adalah pensyarah yang melakukan kajian ini. Lihat yang saya highlight itu. Dia kata, our findings suggested that negative attitudes towards Muslim are, in part, the result of frequent exposure to bias and inaccurate representations of Muslim in the media. Kajian kami mendapati bahawa sikap yang negatif terhadap Muslim sebahagian ataupun keputusannya adalah kerana kerap didedahkan dengan media yang bias, yang berat sebelah, yang tidak mewakili, yang tidak tepat tentang Muslim. Maka mereka benci Islam. Saya bagi satu simple example apa yang berlaku di Malaysia. Nanti kita akan pergi kepada example itu insyaAllah, sebab ada dalam slide. Now I think Islam hate us. Rise of radical Islam. Just bayangkan, kita ni non-Muslim, kita tiap-tiap hari didedahkan dengan headline macam ni,
Dan saya ada tajuk lain sebenarnya. Ini bukan nak lobby untuk tajuk lain tau. Saya ada tajuk lain, iaitu kesan Islamofobia terhadap Muslim. Kesan Islamofobia terhadap Muslim. Satu topik ini tak boleh kawal. Tapi kesan Islamofobia terhadap Muslim. Kita bagi lalu terus Okey. Bayangkan Newsweek. Nampak? The Sun. Bukan Malaysia punya lah. Muslim convert behead woman in garden. Holy war. Nampak? All this headline, day in, day out. Masya Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, headline yang sama ini, yang lebih kurang macam ni, ada tuan-tuan dan puan-puan nampak trend dia ada di Malaysia tak? Ke tak nampak? Itu tuan-tuan dan puan-puan tak tahu baca surat khabar bahasa lain je. Kalau Riti baca, cuba buat terjemahan. The Sun itu luar. The Sun ni banyak. The Star ni pun banyak. The Star ni pun ramai. Kat luar negara memang mereka guna yang sama. The Sun tu bukan kat Malaysia punya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan. Itu luar negara punya. The Sun, The Star dan sebagainya. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, nak tengok sampai hari ini, media ini tak saman saya, sebab apa yang saya letak kat sini ada screenshot dengan bukti. Sebab itu saya selalu seru, kita sebagai Muslim bila bercakap, pastikan ada fakta, jangan mengugut orang. Sebab kita yang nak pentangkan adalah fakta, rujukan. Lihat. Bukan tengok pemimpin politik. Tengok tajuk dia ke atas dulu. Hujung tu. Hujung tu dia tulis, pengganas dalam serangan Dhaka ikut arahan Zakir Naik. Beberapa minit kemudian, dia tukar, pengganas dalam serangan Dhaka ikut Zakir Naik. Apa beza dia? Yang hilangnya apa? Perkataan arahan. Perbezaan yang sedikit ataupun perbezaan yang banyak? Banyak. Banyak sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kata ikut arahan, maksudnya mereka pergi membunuh ikut arahan. Itu implikasi dia. Tapi bila kata ikut Zakir Naik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang di social media, you follow I ke belum? Dah follow saya dekat IG ke belum? Dah klik follow ke belum? Itu pun follow. Follow on Facebook, follow on YouTube. I follow your lectures. Itu follow tak? I follow behind your car. Follow tak? Follow. Tetapi cara mereka berfikir ialah, mereka nak sangat Zakir Naik kena dan sebagainya. Yalah, dia guru saya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, we are talking about fact and statistic dekat sini. Mereka nak sangat kena. Come on. Kenapa tukar? Persoalannya, kenapa tukar? Lepas tu, ini bukan isu politik tau. Saya cuma nak kata how they play. Tapi bila kena dekat Muslim, dia akan different headline. Kena dekat non-Muslim, different headline. Dan bila sama gang, lagi different headline. They will try to justify. Ini bukan politik Just nak fokus pada media saja. Lims calls UMNO PAS Union a declaration of war on non-Malay. Kemudian ditukar, Lims warn UMNO PAS Union will target non-Muslim, non-Malay. Big different ke tak big different? Yes, big different. Big different. Malaysia jadi Afghanistan dikuasai Taliban jika UMNO PAS memerintah. Again, kita tak cakap politik, just nak cakap headline saja. Come on. Saya pernah jawab isu ni. Saya kata saya bukan parti apa. Saya kata, come on. This is something that you should not play words with. Saya kata, kalau Taliban dah sangat, you tahu tak, dekat negeri Kelantan, patung Buddha yang terbesar dekat sana. Taliban memusnahkan patung Buddha dekat Afghanistan. Taliban mana ni? Saya kata, come on. Jangan melibat, sebab benda ini, you seperti nak menghasut. Seperti nak menghasut. And it's not good. Benda ini. Benda ini bukan ironi, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan ironi. Saya berani kata benda ini bukan ironi. Dia bukan secara kebetulan. Dia adalah perancangan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada seorang Muslim ataupun, okey, contohlah, beberapa minggu lepas saya pernah highlight di Facebook saya, dikatakan ada seorang pendakwa, saya pun tak tahu, dia tak namakan pendakwa tu,
Dikatakan ada seorang pendakwa di negara Arab, dia menampar seorang wanita kerana tidak menutup aurat. The question is, siapa pendakwa tu? Apa nama dia? Di negara yang mana? Dan kalau di negara yang mana tu, I don't care lah. Kalau benda tu pun terjadi, itu masalah individu, seorang manusia biasa. Tetapi kenapa mesti particularly seorang pendakwa? Dan tak ada kena-mengena pun dengan Malaysia. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan, kalau ada seorang imam ataupun ustaz, naudzubillah, tak sepatutnya berlaku, dia curi duit tabung masjid, dia akan jadi headline ke tak? Headline. Perasan tak tuan-tuan dan puan, kalau ada sedikit isu dekat sekolah tahfiz, maka kita kena tutup sekolah tahfiz. Betul? Soalan saya sampai hari ini tak dijawab, dan saya tak tahu penyiasatan. Saya tak mau masuk campur kes polis. Kes rogol di sebuah stesen radio swasta, BFM. Apa status dia? Kerana mereka buat dua statement yang bercanggah. Kata first, we do not know. Tapi statement lain kata, kita dah dimaklumkan lebih awal. Now, dia ada statement di situ, di mana suara liberal, suara yang dikatakan memperjuangkan hak asasi wanita, seorang wanita dirogol di situ kerana mereka mabuk dan sebagainya. Kenapa tak ada suara yang mengkritik BFM? Dan tuan-tuan dan puan, berapa ramai di kalangan kita ini tahu, tak jauh, Singapura je, ada seorang pastor yang bernama Pastor Kong Hee. Dia songlap duit gereja sebanyak, bukan RM5, bukan RM5,000, bukan RM5 juta, $50 juta Singapura dolar. Tujuannya adalah songlap duit tu untuk mempopularkan dan membantu karier isterinya menjadi penyanyi dan selebriti di Hollywood. Siapa tahu? Tak tahu kan? Tahu kenapa tuan-tuan dan puan tak tahu? Bukan kerana media tak melaporkan, sebab dia tak jadi tajuk utama. It was not highlighted. Dia kecil je. Tapi kalau Muslim, you know what I mean. Sebab itu tuan-tuan dan puan, media. Dan antara bidang pengkhususan yang kami nak fokus sekarang adalah pada bahagian media. Sebab ramai di kalangan kita, we do not know. Kita terkena serangan media. Kadang-kadang kita sesama Muslim bergaduh pasal media main je. Strategi mereka apa sekarang? Untuk makluman tuan-tuan dan puan, if you are not realize, anda kata diletakkan, ini contoh je tau, diletakkan sekumpulan anjing dan dibiarkan mereka kebuluran, lapar selama 2-3 minggu. Mereka tak mati lagi. Kalau dibaling tulang je, bukan daging pun, tulang je, apa akan berlaku? Dia akan berebut bukan daging, berebut tulang yang tak diisi. Tapi akhirnya seekor dapat lah. Tapi bila dah seekor dapat, masing-masing dah cenderung bergaduh. Belum habis letih, dibaling lagi tulang, gaduh lagi tak? Yang tadi tu dia tengah makan lah, tapi makan tak diisi, kena lebih usaha untuk gigit tulang tu dapat isi sikit. Lepas tu dia baling lagi, seekor lagi menang. Bila seekor lagi menang, okey, anjing banyak lagi, belum sempat habis letih, dibaling lagi tulang. Dan tuan-tuan dan puan perasan tak? Ini analogi yang saya gunakan untuk kita faham, iaitu media-media akan sering dia campak satu isu tentang Islam, tentang Muslim, biar Muslim huha. Lepas tu kita bergaduh, buat forum, buat wacana macam-macam, kita buat macam-macam, buat forum dan sebagainya, sampai masjid pun kita kena. Belum sempat kita nak buat tu, dia dah isu lain dah. Perasan tak? That's how they play, to keep you busy. Sebab bila kita busy, menyibukkan musuh kamu agar mereka boleh menyelinap masuk. Tapi tuan-tuan dan puan, this is media play. Kerana tuan-tuan dan puan, laporan ini kajian daripada University of Alabama, dikatakan apabila seorang non-Muslim melakukan keganasan, dia akan dapat berapa headline? Headline-nya adalah 15 saja. Tapi kalau Muslim yang buat keganasan, dia akan dapat headline sebanyak 105 headline, iaitu 357% kali lebih banyak berbanding dengan seorang non-Muslim buat jahat. So, sekarang nampak tak kenapa ada news yang kita tak tahu, tapi bila pasal Muslim kita kata astagfirullah, Muslim ni teruk. Saya tak nafikan, memang ada Muslim teruk. Tapi persoalan yang saya selalu lontarkan ialah, are you telling me all the non-Muslim are angels then? And it seems like all the Muslim are Satan? Bukan.
Sebenarnya saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, setuju tak kalau saya kata all this while kita sebagai Malaysian, sebagai rakyat Malaysia, even until now lah, kita actually tak banyak masalah on the ground. Saya, tuan-tuan dan puan-puan Melayu dengan kawan Cinanya, dengan kawan Indianya, not much problem. Minum-minum pun okey je. Betul tak? Tetapi yang sering kali menyebabkan kita ada persepsi tak suka, marah kepada satu sama lain, because of the media yang suka mengapi-apikan dengan headline-nya. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, media tak akan melakukan sesuatu tanpa kepentingan, tanpa agenda. Persoalannya, itu bukan yang mengejutkan kita. It's a well-known punya story. Persoalannya ialah kepentingan siapa dan agenda siapa yang sedang mereka perjuangkan. Itu je. Itu je. Okay? Who will benefit the most bila kita sesama rakyat Malaysia bergaduh? Who will benefit the most when outsiders start to interfere dalam Malaysia? Kita kena faham. Macam Josh Santayana sebut, those who do not remember history, they were condemned to repeat it. Kita kena membaca sejarah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak kala kita masih sibuk bergaduh satu sama lain atas isu yang kurang penting. Meriam kita, senjata kita, balistik kita, roket kita dihalakan sesama kita. Sesama Malaysian, bukan sesama Muslim. Sesama Malaysian, sesama Muslim. Sedangkan pihak kat luar, dia punya tentera laut dekat sekeliling dah. So you are not, bukan kat luar. Misplaced priority kita. Kerana permainan media ini menjadikan kita khusyuk. Khusyuk melayan isu kita, sesama kita. We treat each other as family. Tuan-tuan dan puan, bagi contoh ni lebih mudah. Anda kata, selama ni kita dengan isteri kita, hubungannya okey. Kita boleh bergurau, boleh makan bersama dan sebagainya. Tiba-tiba, isteri kita lain macam, dan isteri pula tengok suami dia layan dia pun lain macam. Tetapi bila cek, rupanya selama ini dia are some party, one party yang bagi info kepada si suami pasal apa yang isteri buat, dan si isteri diberi info daripada individu yang sama tentang apa si suami buat. Dia mesti ada some problem. Tiba-tiba kalau dua-dua suami isteri all this while adalah hubungan baik, sangat mesra, tiba-tiba boleh renggang. Same thing. Kalau all this while kita sesama Malaysian, saya sebut sekali lagi, saya nak bercakap tentang isu perpaduan ni. Bila menteri tak buat, saya buatlah. Tuan-tuan dan puan-puan, selama saya membesar sebagai non-Muslim, sebelum masuk Islam 14 tahun yang lepas, tak pernah saya dengar orang bantah upacara korban di sekolah. Tak pernah. Tak pernah. We are okay je, no problem. Dan sepanjang saya membesar dengan Melayu pun, saya tak pernah dengar Melayu membantah perhiasan tanglung dekat sekolah. Tak pernah. But why now? The media, tuan-tuan dan puan-puan, is very detrimental. Is very detrimental. And it's not very healthy. Sebab itu saya bukan nak kempen bagi siapa. Saya sangat menyokong apa yang sedang dibawa oleh Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, ya, owner kepada Karangcraft, penerbit Sinar Harian, yang dia nak kita uninstall hatred, reboot tu. Dan dia sendiri dalam statusnya, dia kata, dia ni pemilik media tau. Bila dia hantar mesej kepada saya, dia buat status Facebook, dia kata, bila masa dia buat 80-an, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sini ni ingatlah, Surat Khabar Watan. Ingat, saya pun dulu pernah baca sebenarnya, sampai up to the 90s lah. Okay, saya pernah baca. Dia kata dia memperjuangkan kebebasan media. Tetapi hari ini bila melihat kebebasan yang terlalu melampau, terutamanya daripada portal-portal ini, sehingga mengganggu keamanan dan perpaduan negara, dia sendiri sebagai seorang pengamal media yang mahukan kebebasan media, dia kata, I will support any movement, any project from the government to limit the freedom of media. It seems like our people are not ready. And saya kata saya setuju. Walaupun bukan nak letak kita di bawah tempurung, tetapi it seems like they are used and abuse of media. Dan akhirnya kita jadi mangsa. Our country is not progressing, semakin teruk dan sebagainya. No, the media.
Dan tuan-tuan dan puan, kajian demi kajian dilakukan. Council American Islamic Relation, CARE, di Amerika Syarikat dengan University of Berkeley, California. Mereka buat kajian dari tahun 2008 sehingga ke 2013. 74 organisasi non-Muslim di Amerika Syarikat, mereka mereka ada akses kepada dana berjumlah 206 juta dolar. Hanya tujuan dia satu je, mewujudkan persepsi kebencian kepada Islam dan Muslim. That's it, period. Mereka dapat dana full time. Kalau di Amerika, bila ada masalah, saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan pergi Google. No point. Don't make stupid people popular. Itu je. Sebab kadang-kadang kita terlalu overzealous nak popularkan. Tahu tak, ada individu ni dia dah murtad, lepas tu dia ni. Lala orang yang tak kenal dia pergi Google. Kenapa nak macam tu? Orang macam tu yang kita tak nak promote. Mereka ni bila ada isu tentang Islam, contoh, kalau kita ada isu tentang, let's say, kereta, nak jemput doktor gigi ke bercakap? Tak jemput doktor gigi, jemputlah pakar kereta. The thing is, media, Fox News, CNN, BBC, bila mereka ada masalah tentang Islam, yes, sometimes mereka untuk nampak neutral, mereka akan jemput Muslim scholars. Very few, very seldom. Tetapi most of the time mereka akan panggil siapa? Mereka akan panggil orang yang dah murtad dari agama Islam untuk kata, dan mereka akan, kalau dia dah murtad, what else do you think they will talk about? Dia kata, and that is the reason why I left Islam. Tuan-tuan dan puan, they are full time anti-Islamic. They are full time, being paid 206 million. Dan satu lagi, Pentagon, mereka belanjakan sejumlah wang yang cukup besar untuk menghasilkan beberapa video propaganda tentang Al-Qaeda. Cuba tuan-tuan dan puan-puan teka berapa juta yang mereka belanjakan. Memang banyak lah, berapa juta? Bilion? Bilion Malaysia, 1 bilion. Million tu memang millions lah. 500 million dollar. US government spent over 500 millions on fake Al-Qaeda propaganda videos that track locations of viewers. Now you see? Dan ini didedakan oleh kontraktor untuk video tu. Tahu kenapa tahu tuan-tuan dan puan? Sebab ini nak bagi pengajaran kepada kita. Kita jangan melihat semua non-Muslim ini sebagai musuh Islam. Mereka ni Allah juga yang ciptakan. Dalam hati mereka masih ada kebaikan. Kadang-kadang mereka ada kekesalan. Saya bagi contoh, Arno Wendon yang membantu mempromosikan filem Fitnah. Kalau masih ingat. Okey? Filem Fitnah yang dibikin oleh seorang ahli politik berhaluan kanan yang sangat anti-Islam yang bernama Geert Wilders. Dia tolong promosi video tu, bukan dia menghasilkan, dia tolong promosi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila dia promosi dan dia rasa, dan kemudian alhamdulillah Allah buka hati dia, dia rasa I don't think Muslim is like that. Banyak Muslim yang saya encounter, they are not like what the movie say. Akhirnya dia berhenti. Dan alhamdulillah dia masuk Islam. Kerana masih ada fitrah yang baik. Kontraktor non-Muslim ini dia dedahkan kerana dia nampak Muslim are not like that. Muslim are the victims. It's easy to make a scapegoat out of Muslim and Islam. So you have one common enemy to attack. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jangan anggap semua non-Muslim ni. Ada. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita juga ada Muslim musuh dalam selimut yang namanya Islam. Namanya Muslim. Tetapi dia hanya comment anything about Islam. Itu saja. Kumpulan teras ni saya tak mau sebut. Saya tak mau promote. Sebab nanti tuan-tuan dan puan-puan pergi Google. Siapa yang ada slide ni nanti saya bagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri. Sebab saya percaya orang yang ada dalam ni, they are mature enough. Kesimpulannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya tahu ada idea saya ni tak disukai. Idea saya ini tak disukai. Ada yang tak suka. Even among Muslim. Saya kata antaranya tuan-tuan dan puan-puan, ikut perintah Allah.
Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 103. Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah. Saya pernah bagi ceramah di banyak tempat, dalam luar negara, di masjid yang berbeza, fahaman politik yang berbeza, fahaman manhaj yang berbeza. Saya bagi tahu, dan memang ada orang yang tak suka. Dia kata kita tak boleh macam tu. Saya kata it's okay, up to you. Tapi this is my stand. Ada orang nak pulaukan saya pun silakan lah, I don't care. Saya tanya satu soalan simple je. Mungkin di kalangan kita pun ada perbezaan di sini, tapi saya nak tanya satu soalan simple. Ketika Brandon Tarrant dia masuk ke dalam masjid dengan senapangnya, dengan pistolnya, adakah dia tengok hang ni dari parti mana? Kamu ni apa? Sufi kah? Salafi kah? Khalaf kah? Asy'ariyah kah? Hambali kah? Hanafi kah? Maliki kah? Syafi'i kah? Dia tengok tu kah? Dia tanya dulu kah? Ke dia tengok you, all of you who are in the mosque, you are one Muslim and you are my enemy, so I kill all of you. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Musuh melihat kita semua sebagai sama. Kita dengan kacamata bersama, kita lihat kita semua berbeza. How stupid we are. Sebab itu saya kata, mereka bila nak bunuh, mereka bila nak serang Islam, dia bukan pasal bila kita lalu security dekat immigration, dekat airport, dia tak tanya, okay, excuse me, I want to know which mazhab do you belong to? Tak. They look at you, you are Muslim. Kelas? Kita hari ni, hang mazhab apa? Tak ada mazhab ke? Hang mazhab apa? Kita nak bergaduh pasal benda tu. Betul, ada perlu dibincang. Tetapi perlu tak kita bergaduh sehingga tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerai-berai sehingga memudahkan musuh masuk ke dalam dan akhirnya menghancurkan kita? Again, saya buat tanggungjawab saya untuk nasihat. Up to you. Up to you untuk buat ke tak nak. Sebab yang cakap ini, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bukan Firdaus Wong. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang kata. Kalau apa yang saya kata, tuan-tuan dan puan-puan ambil campak je lah, tak ada nilai pun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut dalam Quran, surah An-Nur, surah 24 ayat 51, tanda orang-orang yang beriman itu ialah apabila disampaikan kepada mereka qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda mereka adalah wasami'na wa ata'na. Dia akan buang perasaan ego, perasaan dalam hati dia, dia akan tundukkan hawa nafsu dengan akal dia untuk mentaati perintah Allah, disatukan hati-hati muslim. Walaupun idea berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, suami dengan isteri pun tidur katil yang sama tapi mimpi pun lain-lain. Kadang-kadang selera makan pun lain, tapi tetap kahwin juga. Sebab kita nak cari persamaan. Apakah persamaan yang lebih mengikat kita berbanding dengan ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sebab itu saya tak kisah nak kerja sama dengan siapa pun, selagi mana dia tak keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, tak keluar daripada Islam, saya tak ada masalah nak kerja sama. Parti mana pun I don't care. Saya boleh kerja sama. Sebab tujuannya untuk Islam, itu je. Saya buat bukan kerana mereka. Kita kena tanya diri kita, kenapa kita tak nak bersatu, tak nak bersama? Atas dasar apa? Dan saya suka ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dalam Islam, Islam membenarkan dan mengizinkan kita untuk bekerja sama dengan non-Muslim. Betul ke tak? Tuan-tuan dan puan-puan, andai kata dengan seorang non-Muslim yang mensyirikkan Allah, yang mempunyai perbezaan akidah yang sangat jauh antara tauhid dengan syirik, pun kita boleh bekerjasama dan boleh berkawan. Kenapa dengan sesama Muslim yang sama-sama mentauhidkan Allah, walaupun ada perbezaan pandangan dan sebagainya, kita tak boleh bekerjasama? What is our problem? Kalau bukan masalah hati, saya tak tahu masalah apa. It's up to us. Harap-harap kita ada jawapan di depan Allah, kenapa kita tak nak bersatu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat banyak kerja. Saya cakap semua ini bukan kata okey kita kena gerakkan kerajaan, desak kerajaan buat undang-undang. No. Undang-undang tu mereka punya kerja. Kita punya buat apa je? Kita kena buat banyak kerja. Kita kena buat banyak kerja. Semalam saya lunch dengan Dr. Zakir Naik dengan Dr. Yasir Qadhi. Banyak kami bincangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Yasir Qadhi
Dia bagi tahu satu statistik. Di Amerika Syarikat, dia kata 1/3 of America population, 1/3, bukan Muslim, 1/3 of America population, they identified themselves as non-religious, non-affiliated to any religion. And the rise orang murtad lebih banyak. Sehingga di Amerika Syarikat, saya tak mau sebut nama organisasi, dia ada satu organisasi khusus yang menghimpunkan orang-orang murtad. Bukan saja menghimpunkan, you know what they do? Mereka pergi ke Islamic Conference, mereka pergi luar masjid, tunggu orang solat Jumaat, pergi ke Islamic Conference, beli booth dan sebagainya, kemudian mereka mempromosikan kemurtatan itu. No, I'm serious. Tanyalah staff-staff saya. What we face day in day out dekat dalam office. Orang yang datang minta tolong itu dan ini, anak dia itulah, bapa dia itulah. Dia problem. Serangan Islamofobia menyebabkan antara kesan dia, saya bagi tahu sikit dulu, ialah dia menjadikan Muslim rasa malu nak menjadi Muslim, akhirnya dia meninggalkan agama. Tetapi ada proses-proses sehingga seseorang jadi macam tu. Ada proses, terutamanya remaja yang banyak terdedah dengan media. One day, how many hours mereka on the media? Mereka akan fit benda ini, and they end up, tuan-tuan dan puan-puan, sikit-sikit virus tak apa, tapi keep on masuk tanpa ada antibody badan yang kuat. One day you akan collapse. Dan tuan-tuan dan puan-puan, lastly, ini yang saya selalu seru, dan saya dah seru banyak. Kita sebagai Muslim kena tingkatkan penguasaan media kita. We have no choice. Kerana mereka menggunakan media untuk meracuni pemikiran kita, kita kena juga menggunakan media untuk meneutralkan. Dan tuan-tuan dan puan, hari ini orang yang bodoh boleh jadi begitu popular hanya kerana dia menggunakan platform YouTube ataupun Facebook untuk mengkritik orang yang popular, maka view dia akan jadi naik. Dia tak ada ilmu sangat, tapi sebab dia cara nak jadi popular hari ini senang je. Kritik orang yang popular, tulis tagging nama dia, lepas tu kamu akan view Facebook kamu, YouTube kamu akan naik mendadak. Dan inilah cara mereka mempromosikan syubhat mereka. Persoalan kita, saya bagi tahu kepada sahabat-sahabat saya. Saya kata, sekarang ni contoh saya buat rakaman ni, ada buat rakaman. Berapa ramai yang akan pergi ke YouTube untuk tengok satu ceramah 1 jam? Tak. Orang yang akan tengok 1 jam ni ialah orang yang dah memang kesedaran tu ada. Tetapi orang yang tak berminat ni, orang yang jauh ni, dia akan purposely type ke Firdaus Wong, media dan Islam. Tak ada. Takkan punya. So meaning, kita kena ada strategi. Kita kena ada strategi macam mana nak bersama, macam mana nak melawan, nak meneutralkan. Tuan-tuan dan puan, dengan bajet yang saya nak cakap, saya tak mau cakap orang lain, saya cakap NGO saya sendiri. Dengan bajet yang kami ada, kami hanya mampu buat sebanyak itu saja. Sedangkan banyak lagi kena buat. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, tahun lepas bila saya datang, saya kata kami ada 15 staff. Sekarang 18 staff. Baru habis renovate. Nak expand untuk bahagian media. Sebab apa? That is the way to move forward. Hari ini ceramah yang datang 100-200, tapi dekat online mungkin few hundred thousand people. Dan total view mungkin 30-40 ribu. We reach out to more people. Penganjur pun dapat pahala. Tetapi the main thing ialah orang dapat informasi, orang lain akan dapat, oh sekarang saya faham kenapa Islam disalah faham, sebab benda-benda macam ni. Mereka punya izzat terhadap Islam tu semakin meningkat. Jadi tuan-tuan dan puan, tak semestinya tuan-tuan dan puan kena support kami. No. Dan saya agak sombong sikit lah bila orang kata bab nak minta duit ni. Saya tak minta. Saya agak sombong sebab saya kata Allah akan bantu kami untuk buat benda ni. Sebab ada orang pernah janji nak bagi 2 juta, lepas tu tak bagi. Kami pun tak apa, no problem. And kami tak akan merayu pun. Sebab Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bantu agama Allah, Allah bantu kami. Kami buat apa yang mampu. Sebab tuan-tuan dan puan, harapnya ialah apa jua pelaburan yang kita buat hari ini, apa jua video yang kami upload, yang kami produce dan sebagainya, dia nak tak nak, tuan-tuan dan puan, selagi internet masih ada, selagi YouTube masih ada, maka selagi itulah video kami akan berjalan. Hatta selepas mati pun, barangkali kami sedang berdakwah juga. Hari ini siapa lagi yang masih menonton video debat Syekh Ahmad Didat? Ramai kan? Walaupun waktu itu kualiti dia tak bagus, tetapi kita tengok dia dah meninggal lah. Tapi pahala dia tu
Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pelaburan kita. Ini pelaburan kita. Dan moga-moga, dan kami pun baru beli laptop 2 biji baru. 20,000 lebih. 2 biji laptop 20,000 lebih. Gila apa? Tapi tuan-tuan dan puan, 20,000 lebih tu kira pelaburan yang cukup berbaloi. Kalau kita consider berapa banyak video yang akan dihasilkan dan berapa orang akan dapat manfaat dan sebagainya, akhirnya 20,000 tu dia akan rasa nampak macam 20 sen 2 sen je. Manfaat yang dia ada tu, dia bukan pasal cost dia tu, price dia tu, tapi apa manfaat yang kita boleh bagi. Sebab kita nak merealisasikan hadis Nabi SAW. Nabi kata, Muslim yang terbaik adalah yang memberikan lebih banyak manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda ini tak akan berhenti. Serangan Islamofobia tak akan berhenti. Tak akan berhenti. Sebab Allah dah sebut dah. Allah sebut apa? Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 120. Yahudi dan Nasrani tak akan reda dengan kamu sehingga kamu ikut agama mereka, ikut jalan mereka. Dan antara yang menguasai paling banyak media adalah Yahudi. Media di Australia 38% dimiliki oleh Michael Bloomberg. Michael Bloomberg ni, he is well known sebagai Islamophobic. Islamophobic. He is very well known. 38% dimiliki oleh media dia. Surat khabar berbeza, tajuk berbeza, tetapi jalannya sama. Kalau hari ini kita tak buat sesuatu, tuan-tuan dan puan, takut racunnya sampai kepada anak cucu kita. Nauzubillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, ya tuan. Baik, Tuan bertanya tentang adakah pendapat saya di mana orang tidak takut untuk melakukan kesalahan, bercakap apa-apa saja kerana tidak takut kepada undang-undang kerana Akta Keselamatan Negara telah dihapuskan dan sebagainya. Secara jujurnya kalau dilihat kepada trendnya, lebih kurang begitu. Saya tak mau kata 100% begitu, tetapi antara sebabnya. Saya bagi contoh saja tuan-tuan dan puan, isu pengganas. Isu pengganas. Kalau dulu, bila kita suspek saja, kita boleh masuk ISA 2 tahun dah. Negara selamat. Negara selamat. Kita boleh bayangkan antaranya, kes pengeboman di Puchong tu, di mana mereka yang support ISIS ni, mereka baling bom dekat bar dekat Puchong. Benda itu, alhamdulillah polis kita melakukan dengan baik. Kita ambil contoh LTTE. Yang ditahan sekarang, yang di-charge 12 orang, sepatutnya lebih ramai. Bayangkan seorang sahaja individu yang memiliki buku yang dikatakan baca ataupun buat sedikit statement dekat Facebook, kata dia sokong ataupun dia tengok video ISIS dan Al-Qaeda, terus tangkap. Bagaimana seorang yang menzahirkan sokongan kepada LTTE, kita contoh je, menzahirkan sokongan kepada LTTE, mempromosikan mereka dan sebagainya, yang mempromosikannya ramai, yang menyokongnya ramai, tapi yang ditahannya 12. Kalau zaman dulu, masing-masing semua dah masuk dah. Menjadikan negara lebih selamat. Orang pun takut nak menzahirkan sokongan. Sebab itu negara kita antara negara yang, Masya Allah, polis kita antara yang terbaik dalam on the ground untuk detect semua benda ini. Tetapi saya percaya mereka akan lebih berkesan. Mereka akan lebih berkesan andai kata ISA itu masih ada. Bukan kita suka draconian law. Memang ada use and abuse pun. Mana-mana law pun ada use and abuse. Tetapi kita nak tengok mana lebih banyak benefit. Tahu tak tuan-tuan dan puan, mereka asyik kata, oh Singapura sangat maju, jangan maju. Tak silap saya, Singapura masih mengekalkan ISA. Singapura masih mengekalkan ISA. Yes. Sebab saya sangat setuju. Sebab tu saya percaya pegawai-pegawai keselamatan kita, polis dan sebagainya, tentera, kita sebagai rakyat, we can do something. Do something ialah we have to support them. We have to support them. Kita kena
kita kena bersama dalam untuk kita hadirkan satu keselamatan. Bukan saja orang Islam saja. Maksud saya, non-Muslim pun perlu bersatu dalam bab ni sebab ini melibatkan isu keselamatan. Kalau ada apa-apa aktiviti keganasan yang kena bukan satu grup, semua kita kena. And that is not good. So benda ni saya nampak, bukan kita support draconian law ke apa. No, it's not about draconian. Kita nak pastikan negara kita lebih selamat, itu je. Dan semakin tegas undang-undang itu, semakin orang takut. Saya bagi contoh, dekat negara Arab Saudi. Kita tahu kan? Kita tak kata mereka ni tak ada jenayah langsung, tak ada. Tetapi tuan-tuan dan puan, orang tu nak curi pun dia fikir banyak kali, hilang tangan serius. Takut. Nak curi pun takut. Maksudnya semakin dahsyat benda itu, semakin orang takut. Statistik di Amerika Syarikat, mereka kan buat paro dan sebagainya, dan kemudian mereka kan tak ada sangat, tak silap saya dah tak ada hukuman mati. Okey, dulu ada electric chair dengan injection, poison. Tapi tuan-tuan dan puan, statistik mereka, tak silap saya, 2/3 orang mereka yang telah dibebaskan, mereka buat jenayah yang sama berulang kali masuk. So meaning, tak takut sebab tahu dia akan dapat parol, dia akan boleh keluar balik. So siapa nak takut? Jadi maksud saya tuan-tuan dan puan, mungkin kita sebagai rakyat biasa, we have to do something to support pihak keselamatan Malaysia untuk buat job mereka. Dan saya sangat memuji apa yang dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia dalam menangani isu-isu LTTE ini dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi supposedly lebih ramai yang ditangkap. Kita harap begitulah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jazakumullah khairan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Harap-harap kita dapat berjumpa lagi. Tolong sebarkan apa yang telah saya kongsikan pada malam ini. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan slide ini dengan pihak surau, dan terpulanglah kepada pihak surau nak gunakan macam mana. Cuma kalau nak buat pembentangan, saranan saya ialah tolong jangan ubah slide. Nak ubah nama saya tak apa. Belakang ni nak ubah nama saya pun tak apa. Tapi slide tu jangan ubah, sebab dia telah disusun begitu untuk memudahkan kita faham. Ya. Nak guna untuk pembentangan, tak payah minta izin saya, call saya, kata Brother Firdaus minta izin saya nak bentang di universiti, di rumah dan sebagainya, di dalam usrah saya. Saya kata ahlan wa sahlan, sebarkan, gunakan, saya dapat lagi banyak pahala. Tak ada masalah. Jadi jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.